Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lah Encik. Cik, sihat Cik? Kami daripada kumpulan Jejaka AT5C nak bentangkan tentang long term financing, iaitu daripada business finance. Encik, permulaannya saya akan share screen dulu. Baik Encik, long term financing. Yang dimasukkan dengan long term financing ni adalah pinjaman dalam jangka masa panjang, iaitu kalau kita dalam account, dia ada dalam kad current liability. So, betul tak? Betul, current liability. So, benda ni adalah benda pinjaman dalam jangka masa panjang. Jadi dua, long term dengan short term. Baiklah, maksudnya, masuk bagi long term loan adalah pinjaman yang biasanya ditetapkan selama lebih daripada 3 tahun, iaitu pinjaman dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua, dijamin oleh aset perniagaan dan biasanya memerlukan pembayaran suku tahun atau bulanan. Means kat sini kalau contoh kita beli motor secara loan. So kita akan bayar pada tiap bulan dan tiap bulan sampai masa tertentu. Sampai habis pinjaman tersebut. Baiklah, karakteristiknya. Dia ada berapa karakteristik? 1, 2, 3 karakteristik. Yang pertama yang Encik, bond. Apa maksud dengan bond? Nota janji jangka panjang 10 tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh firma atau orang ramai yang dianggap mempunyai peluang untuk berkembang pesat, terutamanya setelah krisis ekonomi Asia pada akhir abad ke-20. Baiklah, dalam bond ada maksud dia Encik. Yang pertama, par value. Apa yang dimaksudkan dengan par value? Iaitu nilai muka atau jumlah pembayaran yang dibayar kepada pemegang bond setelah matang. Biasanya perniagaan bond korporat diterbitkan dengan nilai muka 1,000. Dan yang kedua, kupon interest rate. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Adalah peratus nilai tara bond yang dibayar dalam bentuk faedah. Sama juga dengan interest. Kita tahu interest itu adalah faedah yang dikenakan oleh kita. Kepada kita, maaf. Yang ketiga adalah maturity. Apa yang dimaksudkan? Tempoh matang adalah tempoh di mana penerbitan bond membayar semula nilai tara bond dan menamatkan bond. Dan akhir sekali, indenture. Indenture adalah perjanjian undang-undang antara firma yang menerbitkan bond dan pemegang amanah bond yang mewakili pemegang bond. Indenture menyatakan syarat-syarat khusus perjanjian pinjaman termasuk perincian bond, hak pemegang bond, hak syarikat pengeluaran dan tanggungjawab pemegang amanah. Biasanya bank atau syarikat amanah. Jadi, yang seterusnya adalah kebaikan ataupun keburukan, advantage and disadvantage. Advantage dia untuk bond adalah hutang jangka panjang umumnya lebih murah. Bond tersebut tidak mempunyai hak mengundi. Kos mengampung bond lebih rendah daripada saham biasa. Bond tidak terjejas oleh keuntungan luar biasa kerana mereka hanya terhad kepada minat. Yang kedua adalah disadvantage. Faedah mesti dibayar dan kegagalan membayar faedah boleh menyebabkan muflis. Sebab dia akan tarik semua aset-aset kita kalau kita tak bayar. Yang kedua ada penerbitan, insurans akan menghadkan fleksibiliti kewangan syarikat pada masa depan. Hutang mesti dibayar pada masa matang, bond akan menyebabkan charge tetap dan ini akan meningkatkan leverage kewangan firma. Baik Encik, yang seterusnya tentang karakteristik yang kedua iaitu common stock. Apa yang dimaksudkan dengan common stock, Daniel? Teruskan Daniel. Mereka adalah pemegang saham biasa adalah pemilik syarikat. Saham biasa dia tidak mempunyai cara mata dan akan wujud selagi syarikat itu wujud. Selain itu, syarikat tersebut tidak mempunyai hak untuk pembayaran dividen. Terserah kepada lembaga pengarah. Sekiranya muflis, pemegang saham biasa adalah yang terakhir mendapat titisan ke atas aset tersebut. Okey, antara karakter common stock ni adalah first dia kata claim on earning. Setelah kadar faedah, bond dan dividen saham pilihan dibayar kepada pemegang saham sebagai pemilik. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk keseimbangan pendapatan. Ia boleh dibayar sebagai dividen atau disimpan sebagai pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan akan dilaburkan semula oleh syarikat. Pendapatan tertahan akan dilaburkan semula dan syarikat akan meningkatkan nilai saham syarikat.
Oleh itu, pemegang saham biasa akan menerima dividen atau keuntungan modal. Okey, seterusnya ialah claim of asset. Sekiranya berlakunya pembubaran disebutkan oleh pemegang saham pilihan dan penyusah lain lebih mengutamakan tindakan pemegang saham biasa. Okey, yang ketiga ialah voting right. Pemegang saham biasa yang mempunyai hak mengundi harus memilih lembaga pengarah. Mereka juga diberi kuasa untuk mengikuti perubahan dalam piagam syarikat. Yang keempat ialah limited liability, iaitu tanggungjawab pemegang saham biasa terhad kepada jumlah pelaburan mereka hanya jika berlakunya muflis. Okay. Seterusnya, Next slide next slide. Ni, okay. Boleh Daniel? Okey. Antara kebaikan dan juga keburukan common stock, kebaikannya ialah common stock ni dia tiada tarik matang dan tiada pembayaran untuk ditamatkan. Kedua, memperkukuhkan kedudukan kewangan syarikat dan meningkatkan keupayaan pinjaman. Yang ketiga, firma tidak semestinya mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa. Oleh itu, firma tidak memerlukan aliran tunai yang tinggi semasa penurunan. Antara keburukan common stock adalah dividen dikenakan cukai. Kos saham biasa terapung lebih tinggi daripada hutang. Dan pendidikan saham biasa baru boleh mempengaruhi perubahan pendidikan dan kawalan ke atas syarikat. Baik Daniel, terima kasih atas penerangan tentang common stock. Baiklah Nabil. Nabil akan terangkan tentang karakteristik yang ketiga iaitu preference stock. Nabil, teruskan. Preference stock saham pilihan mempunyai banyak persamaan dengan saham dan bond biasa. Seperti saham pilihan tidak mempunyai tarikh matang yang tetap. So, sekiranya tidak ada dividen yang dibayar, ia tidak akan menyebabkan kemuflisan. Baliknya jumlah dividen tetap seperti bond. Okay. Preference stock ni ada 3 jenis karakter. Satu, kelas. Yang kedua, admissibility exchange. Dan ketiga, cumulative property. Okay, classes ni maksudnya terdapat pelbagai kelas saham pilihan yang dihasilkan oleh sebuah syarikat. Setiap kelas mempunyai ciri yang berbeza. Sebagai contoh, saham pilihan boleh bertukar menjadi saham biasa. Dan beberapa mempunyai keutamaan yang berbeza yang berkaitan dengan aset sekiranya berlaku. Okay, yang kedua ni admissibility exchange. Maksudnya sebilangan besar saham pilihan yang dihasilkan hari ini boleh ditukar menjadi sebilangan saham besar. Ia dapat mengurangkan kos saham pilihan kepada pengeluar. Okay, yang ketiga, cumulative property ni. Sebilangan besar saham pilihan memerlukan dividen kumulatif yang perlu dibayar sebelum dijelaskan sebelum dividen saham biasa diumumkan. Okay, tujuannya adalah untuk memberikan tahap perlindungan bagi pemegang saham pilihan. Okay, advantage and disadvantage. Advantage dia, dana tenggelam ataupun dana tak asing dapat diganti jika kadar faedah menurun. Okay, tidak menyebabkan muflis. Namanya jika dividen tidak dibayar. Maksudnya bukan sebagai pembayaran faedah atau hutang. Yang ketiga, pembayaran dividen terhad kepada jumlah yang ditentukan yang berbeza dengan saham biasa. Ini juga tertakluk kepada pendapatan. Okay, yang kedua, disadvantage, pembayaran terkumpul adalah pilihan. Okay, yang kedua, kos saham pilihan lebih tinggi daripada bond dan last sekali lebih berisiko daripada bond. Ya, terima kasih Nabil untuk penerangan tentang preference stock. Dan yang terakhir untuk keseluruhan dia, apakah kebaikan dan keburukan bagi long term loan ni? Yang pertama, kita pergi ke kebaikan dia, advantage dia. Yang pertama adalah hutang adalah sumber pembiayaan jangka masa panjang yang paling murah. Kerana pertama, faedah hutang boleh ditolak cukai. Yang kedua, pemegang bond atau pemiutang menganggap hutang sebagai pelaburan yang agak kurang berisiko dengan pulangan yang lebih rendah. Yang kedua adalah pembiayaan hutang memberikan flexibility yang mencukupi dalam struktur kewangan atau modal syarikat.
Flexibility dalam struktur modal syarikat dapat ditingkatkan dengan memasukkan peruntukan dalam jaminan bond. Jika berlaku berlebihan modal, syarikat boleh menebus hutang untuk mengimbangi permodalan mereka. Yang ketiga adalah pemegang bond adalah pemiutang yang tidak mempunyai gangguan dalam operasi perniagaan kerana mereka tidak berhak memilih. Yang keempat, syarikat dapat menikmati penjimatan cukai atas kadar faedah hutang. Yang kedua adalah keburukannya. Keburukannya adalah faedah atas hutang adalah beban semula yang tetap bagi syarikat. Iaitu sebab kita pinjam jangka masa panjang, so dia akan tetap ada hutang tu. Liability tetap ada. Sebab ada current liability dalam masa jangka panjang. Syarikat harus membayar faedah kepada pemegang bond atau pemiutang dengan kadar tetap sama ada memperoleh keuntungan atau tidak. Oleh itu, secara sah bertanggungjawab membayar faedah hutang. Yang kedua, hutang biasanya mempunyai tarikh matang yang tetap. Oleh itu, pegawai kewangan mesti membuat peruntukan untuk pembayaran hutang. Dan yang ketiga, hutang adalah sumber pembiayaan jangka masa panjang yang paling berisiko. Syarikat mesti membayar faedah dan pokok pada waktu yang ditetapkan. Tidak membayar dan prinsipal tetap pada waktunya boleh menjadikan syarikat itu muflis. Yang keempat, induktor debenture mungkin mengandungi perjanjian yang boleh menghadkan kelonggaran operasi syarikat pada masa yang akan datang. Thank you. Itu sahaja daripada kami, Cik Syukri. Tajuk tentang long term loan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye Cik.